cukup menarik perkongsiannya. Sekarang ni kalau kita melancong di negeri Terengganu ada e-beca. Kita boleh tempah beca menggunakan telefon pintar je sekarang. Ya, siapa sangka sekarang kan penarik beca, pengayuh beca sekarang pun semakin bergerak ke arah teknologi. Jadi siapa kita untuk tidak bergerak ke arah tersebut? Jadi kita nak kongsi pada anda sikit sebanyak yang juga berkaitan dalam industri ataupun dunia teknologi ini. Tahukah anda sebenarnya anda boleh mendapatkan satu credential untuk anda orang kata memberikan keyakinan kepada orang di luar sana bahawa anda merupakan salah seorang teknologis atau mereka yang berada dalam bidang inilah. Betul. Jadi perkara tersebut kita akan kongsikan menerusi satu program ini yang dipanggil sebagai M-Bot yang akan berlangsung pada 7 Jun ini. Jadi kita nak ceritalah bagaimana sebenarnya program ini boleh memperkasakan professional teknologi dan juga teknik. Dan pastinya untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama dengan teknologis Abdul Hafiz bin Muhammad Noor yang merupakan Timbalan Pendaftar Operasi Lembaga Teknologis Malaysia M-Bot. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Syu dan Munawar. Selamat pagi. Okey, terima kasih sama kita hujung minggu hari ini di studio. Okey, kita nak kongsilah berkenaan dengan M-Bot ni, mungkin sedikit pengenalannya terlebih dahulu. Okey. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, M-Bot ini adalah sebuah badan profesional yang ditubuhkan melalui Akta Teknologi dan Juruteknik 2015, di mana peranan M-Bot ini ditubuhkan adalah untuk memberikan pengiktirafan profesional kepada golongan teknologi dan juruteknik, di mana pada tahun 2015 kerajaan mensasarkan untuk melahirkan lebih ramai teknologis dan juruteknik yang diiktiraf bagi menjalankan kerja-kerja bersifat teknikal. Kalau kita tahu sebelum ini golongan teknikal dan teknologis ini dianggap sebagai kelas kedua, tetapi dengan penubuhan M-Bot mengangkat martabat golongan ini untuk menjadi golongan yang profesional. Bila kita bercakap berkenaan golongan profesional, teknologis dan juruteknik ini, mungkin ada dalam kalangan keluarga Malaysia, khususnya golongan belia di luar sana yang masih tercari-cari bidang kerjaya yang ingin mereka ceburi untuk masa hadapan. Mungkin mereka kurang familiar ataupun tak pernah mendengar berkenaan istilah teknologis ini. Mungkin boleh memberikan penerangan berkenaan kerjaya ini. Okey. So di dalam M-Bot kita mengiktiraf 24 bidang teknologi, merangkumi daripada bidang aeroangkasa, bidang oil and gas, bidang building construction dan sebagainya. So untuk menjadi seorang teknologis dan juruteknik ini, mereka memerlukan pengalaman dalam bidang pekerjaan dalam bidang teknikal lah. So kalau untuk pembelajaran di peringkat awal, mereka boleh melanjutkan pengajian di Institut Latihan Kemahiran Awam, swasta, dan seterusnya mereka boleh melanjutkan pengajian ke peringkat universiti, di universiti teknikal dan sebagainya. Dan untuk M-Bot juga, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita mengiktiraf seorang itu berdasarkan kelayakan dan experience mereka. So kita ada dua tahap, iaitu pertama adalah juruteknik bertauliah dan yang kedua adalah teknologis profesional. Di mana juruteknik bertauliah ini mereka mesti memiliki kelayakan akademik minimum sijil kemahiran tahap 3 hingga diploma lanjutan tahap 5. Dan untuk teknologis profesional mereka perlu ada minimum ijazah sarjana muda, melayakkan mereka untuk berdaftar di peringkat kelayakan terlebih dahulu. Okey, iaitu juruteknik berkelayakan ataupun teknologi berijazah. Jika mereka ada experience 3 tahun dalam bidang pekerjaan tersebut, mereka boleh memohon untuk dinaik taraf sebagai profesional, untuk diiktiraf sebagai certified technician yang boleh memegang title TC di depan nama, ataupun teknologis profesional yang boleh memegang title TS di depan nama. So kita memang galakkanlah belia-belia kita untuk menceburi bidang TVET ini sebagai kerjaya masa hadapan untuk membangunkan sosioekonomi keluarga Malaysia itu sendirilah. Okey. Apa-apa kelebihannya sekiranya seseorang itu mendapat kata title yang perlu mereka mendaftarkan diri mereka di bawah M-Bot ini? Okey. So yang pertamanya, sehingga kini kita ada 57,000 orang yang berdaftar di bawah M-Bot, merangkumi 24 bidang kita yang saya maklumkan tadi, di mana jika seorang itu berdaftar dengan M-Bot secara tak langsung ni mereka dikategorikan sebagai satu keluarga teknologi dan juruteknik yang besar di dalam negara kita. So sebarang event, aktiviti-aktiviti yang dihadiri oleh mereka akan mendapatkan liputan yang luas dan dari segi networking mereka untuk berjaya di masa-masa akan datang. Yang pertamanya adalah dari segi benefit dia adalah mendapatkan pengiktirafan yang sewajarnya, sama juga seperti badan-badan profesional yang lain. Okey, macam saya maklumkan tadi,
sebelum ini golongan-golongan teknikal ini dianggap sebagai kelas kedua, tetapi dengan adanya satu title profesional ini, pekerjaan mereka lebih dipandang tinggi oleh masyarakat dan boleh menyebabkan mereka ini mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, kenaikan gaji dan sebagainya. So kita ada pelbagai kes ataupun pelbagai kisah di mana orang itu mendapat title profesional daripada kita dan mereka gembira dengan penerimaan daripada industri, penerimaan daripada masyarakat dan mungkin dari segi in term of the gaji dan sebagainya itu bergantung pada industri tersebut, tetapi kita dapat banyak signifikan penerimaan oleh industri itu sendiri yang boleh memberikan manfaat kepada keseluruhannya lah. So, pasti kita ingin meningkatkan kesedaran masyarakat, Betul. khususnya golongan belia ini, bahawanya bidang teknikal ini bukan satu lagi bidang kedua, sebaliknya boleh menjadi pilihan utama sebagai kerjaya mereka. Betul. Sebagai seorang profesional. Mungkin boleh kongsikan apa antara inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan oleh MBOT sendiri untuk memperkasakan bidang ini dan juga memberi pendahan yang lebih meluas kepada masyarakat. Okey. So untuk itu MBOT akan melaksanakan MBOT Entice 2022 yang akan dilaksanakan di W Hotel pada hari Selasa ini, di mana MBOT Entice ini adalah penjenamaan semula lah bagi kita punya seri Town Hall, di mana kali terakhir kita laksanakan pada tahun 2019, di mana MBOT Entice ini mensasarkan untuk menghimpunkan teknologi dan juruteknik yang ada dalam Malaysia untuk memberi peluang kepada MBOT untuk mewar-warkan inisiatif-inisiatif terkini yang dilaksanakan MBOT setelah kali pertama pendaftaran diambil oleh MBOT pada tahun 2017. Okey. Di mana event ini akan berlangsung pada hari Selasa ini pagi sampai petang. Ada pelbagai aktiviti dalam MBOT Entice ini, antaranya adalah town hall, presentation daripada pendaftar MBOT dan juga the way forward of MBOT daripada kita punya presiden yang bahagia Profesor Teknologis Dr. Siti Hamisah binti Tafsir, dan event itu juga kita akan meraihkan pemenang-pemenang bagi MBOT Technological Innovation Competition, di mana kita melibatkan ahli profesional MBOT, pelajar-pelajar tahun akhir di peringkat ijazah, pelajar-pelajar tahun akhir di peringkat diploma, yang mereka telah menghantar inovasi-inovasi mereka dan kita meraihkan mereka dengan memberikan hadiah dan pengiktirafan kepada mereka. Dan kita juga akan melancarkan beberapa inisiatif yang terkini oleh MBOT. Contohnya kita akan melancarkan Tech Zone, inisiatif kerjasama kita bersama dengan partner-partner kita di seluruh Malaysia untuk menyebarluaskan lagi peranan MBOT untuk mengiktiraf golongan teknologi dan juruteknik. Dan kita juga akan ada satu sesi MOU bersama dengan prominent stakeholder di dalam Malaysia. Terutamanya kita akan ada MOU bersama Petronas, kita akan ada MOU bersama MDEC, kita akan ada MOU bersama Perbendaharaan Tabung Pembenahan Kemahiran. Ini adalah strategi partner kita bagi membantu MBOT dalam menyerlahkan lagi peranan MBOT itu. Tujuan asalnya adalah untuk memberikan pengiktirafan profesional pada golongan teknikal itu tadi. So itu adalah antara inisiatif-inisiatif kita, dan kita program ini dijangka akan dihadiri oleh 350 orang secara fizikal, dan kita juga akan membuat Facebook Live lah. So kita jemput tuan-tuan dan puan-puan teknologi dan juruteknik yang ada di Malaysia untuk terlibat secara langsung dalam program Entice ini. Siapa yang dapat hadir, alhamdulillah, di W Hotel Kuala Lumpur, dan tidak dapat hadir boleh menyaksikan di FB Live lah. Nak hadirkan diri percuma lah. Ya, percuma. Percuma, dan kita tidak ada kenakan bayaran apa-apa lah. So dan kehadiran di W Hotel itu adalah sebenarnya kita dah cukup dia punya partisipan 350, dan sesiapa yang tidak dapat mendaftar untuk menghadiri secara fizikal boleh hadiri secara online di FB Live lah. Menyentuh berkenaan kaedah pendaftaran tadi, bagaimana teknologis ataupun profesion juruteknik boleh mendaftar bagi program ini? Okey. So tuan-tuan yang terlibat dalam dunia teknikal, boleh layari laman web MBOT www.mbot.org.my. Pendaftaran kita semua secara online. Secara online, tuan-tuan boleh klik klik register now, and then tuan-tuan boleh refer kita punya syarat-syarat dan sebagainya. Dan jika ada sebarang pertanyaan lanjut boleh di-emailkan kepada info@mbot.org.my, dan kita akan membantu tuan-tuan untuk memberikan taklimat, penerangan dan sebagainya. In fact, insya-Allah dalam masa terdekat kita juga akan menjalankan sesi taklimat di RTM ini sendiri kepada teknologis dan juruteknik yang berkhidmat
memberikan sumbangan tenaga kepada dunia penyiaran sebab kita ada bidang telekomunikasi and broadcasting dan kita nak meraihkan juga orang-orang yang terlibat secara langsung dalam dunia penyiaran itu sendirilah. Yelah, abang-abang teknikal kita duduk kat belakang ni kan. Kalau tengah dengar Dalam kan. telinga. Pergi website Mbok sekarang dekat phone kan, boleh register. Inilah maksudnya kalau kerja 10 tahun sampai bila nak orang nak panggil encik kan. Lepas ni ada title teknologi, so sedap sikit orang dengar kan. Kalau pergi lompat kerja ke, betul, mungkin ada kebarangkalian untuk pertambahan gaji dan sebagainya kan. Okey, adakah pengiktirafan ini dikenali di peringkat antarabangsa ataupun untuk dalam Malaysia sahaja? Ya. Yeah. Sebenarnya untuk pendaftaran di MBOD kita terbuka kepada dalam negara dan luar negara. Okey, kita ada ramai juga kita punya TS dan TC yang memang berkhidmat di luar negara dan penerimaan MBOD ni di luar negara memang sangat signifikan lah. Sebab untuk makluman para pendengar semua, MBOD sekarang kita telah diiktiraf sebagai penandatangan sementara Cert Accord. Okay, Cert Accord ni adalah multilateral agreement di mana untuk pengiktirafan koakreditasi bagi expert ataupun program-program dalam bidang information technology. Okay, so dan sesiapa yang berdaftar dengan MBOD dan program-program yang diakreditasi oleh MBOD dalam bidang IT mendapat recognition yang sama taraf di peringkat antarabangsa. Okay, dan kita juga menjadi pemain-pemain dalam pelbagai signatory di peringkat antarabangsa. Contohnya kita ada agreement bersama dengan Arab country untuk talent mobility, sebab pentingnya international ni adalah untuk kita memberikan satu nilai tambah kepada technician dan teknologis kita jika mereka ada satu recognition professional. Apabila mereka memberikan perkhidmatan profesional itu di luar negara, mereka diterima dan mereka memberi nama baik kepada Malaysia itu sendiri. Okey, so memang kita juga seringkali bercakap dengan international alliance kita. Kita ada pelbagai international alliance mengikut bidang lah. Kita ada pelbagai bidang. So contoh macam Cert Accord tadi untuk bidang IT, kan? Untuk bidang-bidang lain kita ada kerjasama dengan UK, kita ada kerjasama dengan US, Australia dan sebagainya. Dan ada juga pelbagai stakeholder lain yang kita akan sign MOU juga pada ENTAS kali ini. Ada satu daripada Singapura dalam bidang cyber security. Okay, di mana kita punya teknologi dan juruteknik dalam bidang cyber security akan ada peluang untuk menikmati benefit yang akan ditawarkan oleh partner-partner kita di peringkat antarabangsa. So, pastinya banyak inisiatif yang telah dilaksanakan dan akan direncanakan oleh MBOD, dan antara yang terdekat dalam program MBOD ENTIS 2022 yang akan dilaksanakan pada 7 Jun ini. Jadi cepat-cepatlah mendaftar di www.mbod.org.my. Itu laman sesawang yang perlu anda kunjungi untuk bersama-sama kita memperkasakan profesion teknologis dan juga juruteknik. Okey, jadi Cik Hafiz mungkin sekali lagi jemputan untuk penutusan bagi Malaysia sama-sama memeriahkan MBOD ENTIS ni. Okey. So saya mewakili pihak MBOD menjemputlah tuan-tuan keluarga Malaysia sekalian untuk bersama-sama menyaksikan FB Live pada 7 Jun ini, sesi town hall kita, dan kita akan dengar amanat daripada Presiden MBOD berkaitan dengan hala tuju MBOD itu sendiri, dan menyaksikan juga aktiviti-aktiviti yang ada di sana secara langsung di FB Live. Dan sesiapa yang dapat hadir, yang telah mengesahkan kehadiran, kita sangat mengalu-alukan kedatangan teknologi dan juruteknik, sebab ramai yang tanya bila MBOD nak buat town hall, sebab kali terakhir kita buat pada tahun 2019. Sebelum pandemik. Sebelum pandemik. Dan ini adalah hari untuk kita meraihkan teknologi dan juruteknik. Sama-samalah kita manfaatkan networking yang ada untuk memberikan nilai tambah kepada keluarga Malaysia keseluruhannya. InsyaAllah. Okay, baik, terima kasih kepada Teknologis Abdul Hafiz Muhammad Noor selaku Timbalan Pendaftar Operasi Lembaga Teknologi Malaysia MBOD. Jangan lupa sama-sama memeriahkan program yang akan dilaksanakan pada 7 Jun ini, iaitu program MBOD ENTIS 2022 yang akan berlangsung di W Hotel Kuala Lumpur. Okey, sekali lagi terima kasih kami ucapkan, dan sudah pasti